Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan analisis video pengajaran dan pembelajaran yang kami pilih. Ini adalah ahli kumpulan kami, yaitu saya sendiri, Nur Syafiqah Syafni binti Jumaan. Yang kedua adalah Isnani binti Kamarudin dan Seliten Cipani. Seterusnya kita akan beralih kepada pengenalan. Pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu penting untuk membina kemahiran berbahasa, pemikiran yang kritis dan jati diri belajar. Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan memerlukan strategi pengajaran, aktiviti pembelajaran yang aktif, dan penggunaan bahan bantu mengajar yang menarik. Seterusnya, penggunaan teknologi digital membantu untuk menjadikan pembelajaran ini menjadi lebih menarik dan interaktif. Oleh itu, analisis terhadap satu video pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu kami jalankan dari YouTube. Fokus pada analisis ini adalah mengenal pasti strategi pengajaran, aktiviti pengajaran dan pembelajaran, dan penggunaan BPM dan cara untuk penambahbaikan. Oke, seterusnya ialah 1.0 strategi dan kaedah pengajaran. Oke, berdasarkan video tersebut terdapat beberapa strategi dan juga kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru tersebut. Yang pertama ialah kaedah soal jawab. Guru tersebut mengemukakan soalan kepada murid untuk menguji tahap pemahaman mereka terhadap topik yang dipelajari. Kaedah ini membantu merangsang pemikiran murid serta mewujudkan interaksi dua hal, yaitu interaksi antara guru dan juga murid. Oke, yang kedua ialah kaedah penerangan. Guru memberikan penerangan yang jelas mengenai isi pelajaran, dan guru tersebut juga menyertakan contoh-contoh yang mudah dipahami oleh murid semasa dia menerangkan konsep isi pelajaran. Kaedah ini membantu murid untuk memahami konsep pembelajaran yang lebih sistematik. Yang ketiga, guru tersebut juga menggunakan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. Dalam pendekatan ini, murid dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, seperti menjawab soalan dan juga memberikan pendapat. Guru tersebut juga bertindak sebagai fasilitator yang membimbing murid sepanjang aktiviti pembelajaran. Oke, akhir sekali ialah kaedah perbincangan. Melalui kaedah ini, murid berpeluang untuk berbincang dan berkongsi ide dengan rakan-rakan mereka. Dan aktiviti ini juga membantu untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerjasama antara murid-murid. Seterusnya ialah aktiviti PDP. Oke. Bagi aktiviti yang pertama, guru tersebut menggunakan set induksi. Sekiranya memulakan pengajaran dengan set induksi ini dengan memberikan rangsangan seperti soalan yang berkaitan dengan pembelajaran, ia akan menarik perhatian murid serta mengaitkan pengetahuan sedia ada mereka dengan tajuk yang akan dipelajari. Oke. Untuk aktiviti seterusnya ialah aktiviti menjawab soalan. Murid-murid diminta memberikan jawaban secara lisan terhadap soalan yang diajukan oleh guru tersebut.
Activity ini membantu guru untuk menilai tahap kepahaman murid. Selain itu, terdapat juga aktiviti perbincangan di mana murid berbincang dengan rekan-rekan untuk mencari jawaban dan juga berkongsi ide mengenai tugasan yang diberi oleh guru tersebut. Selepas itu, murid melakukan aktiviti perkongsian jawaban atau pembentangan, yaitu mereka berkongsi hasil perbincangan mereka dengan seluruh kelas. Aktiviti ini dapat meningkatkan keyakinan diri dan juga meningkatkan kemahiran komunikasi mereka. Aktiviti yang terakhir yaitu aktiviti penutup, di mana guru membuat rumusan terhadap isi pelajaran yang telah dipelajari bagi mengukuhkan pemahaman murid. Seterusnya kita akan beralih kepada bahan bantu mengajar yang digunakan di dalam video. Yang pertama sekali adalah slide pembentangan digital, yaitu PowerPoint. Yang kedua, guru turut memberikan contoh ayat yang menunjukkan struktur ayat aktif dan ayat pasif kepada pelajar. Yang ketiga adalah nota ringkas yang memaparkan isi penting di dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, guru di dalam video PDP yang kami analisis turut menggunakan soalan dan latihan pengukuhan kepada pelajar. Hal ini turut meningkatkan lagi kefahaman murid dalam penggunaan dan membina ayat aktif dan ayat pasif secara lebih baik. Oke, seterusnya 4.0 yaitu penggunaan teknologi digital dalam PDP. Teknologi digital ini meningkatkan cara guru menyampaikan pelajaran dengan lebih interaktif dan mudah dipahami. Lepas itu, contoh dia adalah macam slide, video pembelajaran, animasi, aplikasi dalam talian. Itu, teknologi digital juga membantu murid untuk memahami konsep yang agak sukar. Contohnya, dalam pembelajaran bahasa Melayu seperti struktur ayat aktif dan ayat pasif. Dengan menggunakan video ataupun animasi, murid dapat melihat bagaimana ayat tersebut dibina dan digunakan dalam situasi sebenar. Di samping itu, platform digital juga membolehkan murid terlibat secara aktif. Sebagai contoh aplikasi yang guru boleh gunakan dalam kelas adalah kuis, tugasan interaktif, dan serta pembelajaran kolaboratif. Penggunaan telepon pintar juga membolehkan murid untuk mencari maklumat sendiri dan meningkatkan kreativiti dalam kerja sekolah. Yang seterusnya adalah cadangan penambahbaikan PDP kreatif. Contohnya, aplikasi pembelajaran yang interaktif seperti Kahoot, Quizzes, Grammarly, dan hal ini membantu murid untuk mengenal pasti kesalahan tata bahasa dan juga menulis esai dengan lebih baik. Yang seterusnya adalah gabungan pelbagai media seperti video pendek yang bergambar, animasi, dan juga slide pembentangan. Hal ini untuk menarik minat murid dan meningkatkan kefokusan mereka untuk belajar di dalam kelas. Yang ketiga, pembelajaran yang kolaboratif seperti Google Slide, Google Doc, dan Padlet. Hal ini agar murid dapat bekerja sama, berkongsi ide bersama, dan juga meningkatkan kemahiran komunikasi mereka.
Dan cadangan terakhir adalah pendekatan ini akan menyelaraskan PDP dengan perkembangan teknologi dan untuk memastikan murid terlibat secara aktif di dalam kelas. Sebagai kesimpulannya, pengajaran dan pembelajaran yang dianalisis menunjukkan pengajaran yang jelas dan terancam, penggunaan strategi pengajaran, aktiviti dan bahan bantu mengajar membantu dalam meningkatkan pemahaman murid. Dengan ini, pelajar dapat mengenal pasti serta menukar ayat aktif dan ayat pasif dengan lebih mudah. Melalui analisis video pembelajaran ini, penambahbaikan dalam aspek interaktif dapat menjadikan pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih kreatif dan berkesan. Sekian dan terima kasih.